Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apabila musim tengkujuh melanda negara ini, maka ianya mendatangkan beberapa persoalan kepada kita. Antaranya ialah di dalam Al-Quran, ada ketikanya Al-Quran menyebut air itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala di dalam surah Asy-Syura ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatu wa huwa waliyyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah Tuhan yang maha pelindung lagi maha terpuji. Pada masa yang lain, Allah Ta'ala juga menyebut bahawa hujan itu ialah rezekinya yang bersifat umum bagi seluruh makhluk-makhluknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Apakah yang dimaksudkan oleh rezeki dalam ayat ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Laith daripada Mujahid dan sebagainya, serta majoriti ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa rezeki dalam ayat ini adalah merujuk kepada hujan yang diturunkan dari langit dan sebagainya. Antaranya ialah turunnya air untuk menghilangkan keletihan yang ada kepada manusia, untuk menghilangkan rasa mengantuk, mendatangkan ketenteraman dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11, dengan maksudnya, ingatlah ketika Allah Ta'ala menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu ketenteraman daripadanya, dan Allah Ta'ala menurunkan kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari diri kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati kamu dan memperteguhkan kaki kamu. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahawa hujan yang diturunkan ini adalah untuk keperluan para sahabat Nabi ketika berlaku peperangan Badar. Tetapi pada masa yang sama, Al-Quran juga bukan sahaja menceritakan air atau hujan itu sebagai rahmat daripada Allah, tetapi Al-Quran juga menceritakan bagaimana air itu, hujan yang turun dari langit, serta air yang naik dari daratan, dari sungai-sungai berdekatan, adalah merupakan bentuk azab daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebut dalam surah Hud ayat 44 dengan firman Allah Ta'ala, dengan maksudnya, dan difirmankan, wahai bumi, telanlah air kamu, dan wahai langit, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Begitu juga azab yang berlaku kepada kaum Ad apabila mereka melihat azab itu yang datang dalam bentuk awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Sedangkan mereka tidak sedar bahawa itu bukanlah rahmat atau rezeki yang datang kepada mereka, tetapi azab daripada Allah yang kamu minta supaya datang dengan segera. Angin yang mempunyai azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak lagi kelihatan kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kerana itu kita sebagai orang-orang Islam
hendaklah mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa kesusahan. Siapa yang dalam keadaan gembira di atas kesusahan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada orang yang sedang diduga oleh Allah dan akan mendatangkan azab serta ujian kepada orang yang bergembira di atas kesusahan rakan-rakannya yang sedang ditimpa cubaan daripada Allah Ta'ala. Ini adalah bentuk ujian daripada Allah Ta'ala agar kita menjadi umat yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau sekiranya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tetapi jikalau kita kufur di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka ingatlah bahawa azab Allah Ta'ala itu sangat pedih. Maka di antara cara yang boleh kita lakukan ialah dengan menggunakan segala kelebihan yang ada kepada kita bagi memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Bukannya dengan menyebarkan atau berkongsi gambar-gambar, berita-berita yang tidak dapat dipastikan. Ini akan mendatangkan kesusahan. Ini akan mendatangkan rasa keluh kesah di kalangan orang-orang yang terlibat. Bagi sesiapa yang suka mengambil kesempatan untuk bersukaria di atas kesusahan saudara-saudaranya, termasuk menyebarkan gambar-gambar yang diedit dengan meletakkan gambar perempuan-perempuan yang seksi, dilakukan Photoshop dan sebagainya kepada gambar-gambar banjir dan ketawa di atas gambar-gambar tersebut. Ini adalah contoh bagaimana saudara-saudara se-Islam yang tidak berhati perut dengan musibah yang menimpa kepada saudaranya. Bukanlah cara kita untuk bergembira di atas kesusahan yang berlaku kepada saudara-saudara kita. Ini adalah ujian Allah Ta'ala. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang berjaya melepasi ujian ini dengan cemerlang, mendapat pahala yang melimpah ruah kerana berjaya melepasi ujian ini dengan kecemerlangan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan saling tolong menolong di atas kesusahan saudara seagama.